Dan kita mengisytiharkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dibenci dan bukan jalan yang sesat. Jalan yang dibenci, ulama-ulama tafsir kata, iaitu jalan orang-orang Yahudi. Dan jalan yang sesat, wal dhalin, itu jalan orang-orang Nasrani. Maka ketika kita solat, sebenarnya kita mengisytihar kebencian kita minta supaya kita semua tidak terpengaruh dengan orang Yahudi dan tidak terpengaruh dengan orang Nasrani. Dan hari ini orang Yahudi ini sedang menguasai Masjidil Aqsa dan sedang membunuh saudara-saudara kita di tepi barat dan di Gaza itu sendiri. Di Gaza, kita menggunakan bahasa Gaza, spelling, tapi sebenarnya disebutkan oleh Mursi dan juga penyair kita, Gaza. Baik, berdasarkan kepada itu, berarti ia merupakan satu perkara yang sangat penting. Allah SWT boleh melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj daripada Mekah naik ke Sidratul Muntaha, boleh saja buat begitu. Tapi Allah SWT sengaja transitkan Nabi ke Masjidil Aqsa, dan dia panggil, Allah SWT sebut semua roh para anbiya untuk salat di belakang Nabi di Masjidil Aqsa, tidak di Masjidil Haram Mekah. Ini menunjukkan bahawa Masjidil Aqsa adalah satu kawasan yang Allah SWT akan pertaruhkan sampai hari akhir, sangat besar. Dan daripada Masjidil Aqsa itulah naiknya peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, sebelum kita pergi jauh, saya nak ringkas sahaja. Peristiwa Isra dan Mi'raj sangat penting. Kita tak nak cerita macam kat kampung-kampung yang kita dengar kan, naik bukit tu, naik langit tu, burak kaki dia panjang ke bawah, semua dah habis makan telur. Tak salah, tapi bagi kita generasi yang kita nak melihat Masjidil Aqsa sebagaimana yang rahsia yang sangat besar. Kalau saya boleh bagi 1-2 poin, rahsia yang sangat besar. Allah SWT melatih umat ini supaya dia mempunyai leadership, kepimpinan, sesuai dengan kita sebagai apa? Khalifah. Betul? Kita semua adalah khalifah Allah. Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah. Dan menjadi khalifah kita kena ada leadership, daya kepimpinan yang tinggi. Peristiwa Isra dan Mi'raj satu kursus, satu intensif yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW dalam melatih leadership dia, kerana akan berlaku satu perubahan dalam dakwah yang dilalui oleh Nabi SAW. Okay, setiap langit ada Nabi yang akan menjaga pintu itu. Bila Nabi sampai ke atas bertemu dengan Allah SWT dan diberikan tugas sembahyang 5 waktu. Dan bila Nabi turun saja ke langit yang ke-7, turun langit ke-6, tiba-tiba Nabi ditahan di langit yang ke-6. Siapakah Nabi yang menahan Rasulullah SAW di langit yang ke-6? Soalan kuis. Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa AS bila menahan Nabi SAW, ditanya bertanggungjawab itu, dan dia terus mengatakan, dia memberikan gambaran, mengajak visual. Bayangkan, aku berdakwah pada umat aku yang keturunan Bani Israel, begitu susah, begitu payah, perangai dia sekian. Berarti Nabi Musa brief kepada Nabi Muhammad SAW tentang perangai Bani Israel, degil, jahat, gini dan sebagainya, berputar belit dan sebagainya. Itu kaum aku. Dan Nabi Musa tak beritahu yang engkau akan bertemu dengan kaum aku nanti di mana? Ketika hijrah ke Madinah nanti. Kerana Madinah nanti ada sakti baki Bani Israel kat situ. Nabi Musa tak beritahu pun yang Nabi akan berhijrah. Dan bukti yang Allah SWT nak ajar leadership pada Nabi SAW, dia minta, dia cadangkan supaya Nabi Musa kata, engkau baik balik merayu pada Allah supaya kurangkan. Nabi dilatih oleh Nabi Musa supaya pandai melakukan negosiasi pada Allah SWT sendiri. Sedangkan Nabi bersifat sami'na wa ata'na, tetapi leadership yang ada pada Nabi, dan Nabi rasa malu nak naik, dan Nabi Musa kata naik, engkau kena merayu, kau tak nanti gini. Nabi Musa tabiatnya dia mesti bersyura. Lalu dia tanya Jibril, sebab tak ada orang lain. Jibril jawab, in syi'ta, kalau engkau nak, naiklah. Jibril tak kata naiklah. Jibril kata, kalau engkau rasa nak naik, naiklah. Bersyuruh. Tidak buat keputusan untuk dia. Sebab kita, anda semua kena menjadi orang yang hebat, kerana anda yang buat keputusan sendiri. Betul? Tak jawab pun. Ada siapa yang paksa?
Ada siapa yang datang melutut merayu pada anda? Ada? Kecuali kalau ada Pak Wu dia datang, terpaksa datang juga sejuk-sejuk. Kalau aku tak datang, Pak Wu aku datang, ish, tak patut. Ataupun sebaliknya, Mak Wu aku mesti datang ni. Kalau aku tak datang, dia tanya, ish. Maka anda pun ikhlaskan diri juga datang. Saya percaya anda semua ikhlas, insyaAllah. So, maknanya itu yang seolah-olah Nabi Musa memberi isyarat itu, dan Nabi SAW sendiri yang buat keputusan. Dalam keadaan malu tersipu-sipu, Nabi naik merayu pada Allah, dan kemudian turun lagi, merayu lagi, turun lagi sampai beberapa kali. Dan inilah yang melatih seorang leader. Pemimpin dia kena pandai nego dengan sesiapa saja. Anda kena pandai nego dengan pensyarah anda. Anda kena nego dengan teman-teman saya yang bertugas di kedutaan. Anda kena nego dengan teman-teman anda, rakan sebilik, rakan serumah. Kena nego dengan sesiapa saja. Anda kena nego dengan pengawal keselamatan kita. Anda kena nego dengan orang yang PIC menjaga dewan ini. Anda kena nego. Hidup kita ini penuh dengan negosiasi. Dan anda pandai negosiasi, anda pemimpin yang hebat. Anda boleh mengubah keputusan orang dengan kebijaksanaan anda. Dan inilah yang dilatih oleh Allah pada Nabi SAW, kerana dia akan berdepan dengan satu bangsa yang juga tabligh lebih teruk daripada itu. Turun saja daripada Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab, 27 Rajab. Ini pandangan yang terkuat dalam Quran, pandangan-pandangan yang lain, bukan di sini perbincangannya. Kalau kita mengandaikan betul 27 Rajab, lepas bulan Rajab bulan apa? Lepas bulan Sya'ban? Lepas bulan Ramadan? Syawal masuk musim haji. Beberapa bulan lepas turun daripada Isra dan Mi'raj, Nabi mula bertemu dengan jemaah haji yang datang daripada seluruh pelosok Arab, termasuk daripada Yathrib. Dan Yathrib itu Nabi mula berdakwah dengan mereka senyap-senyap. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama dan Aqabah yang ke. Dan sepanjang tempoh itu Nabi menghantar respondennya, wakilnya untuk berdakwah di bumi Yathrib tanpa Nabi pergi. Dia pakai remote saja. Nabi menghantar, antaranya siapa yang sahabat? Oh, anda punya fakta sejarah hebat. Apa yang anda belajar kat sini ni? Anda belajar sirah ke? Mus'ab bin Umair, dia pergi ke Yathrib, dia baca keadaan masyarakat di Yathrib dan memahami politik yang sedang berlaku di Yathrib. Dia lakukan dakwah, dia lakukan tarbiyah kat situ, dan juga dia membaca isu semasa. Ini kehebatan beza dakwah di Mekah dan Madinah. Kerana ketika itu suasana berubah yang memaksa Nabi SAW merancang, dan Mus'ab bin Umair dia mengislamkan orang dan dipilih orang yang targeted, yang disasarkan, pemimpin-pemimpin yang hebat. Kemudian dia memahami isu politik yang sedang berlaku, di mana Aus dan Khazraj sedang bergaduh, dan Aus dan Khazraj dah tak tahan bergaduh. Mereka terpaksa bunuh sama sendiri, dan mereka terpaksa berhutang dengan orang Yahudi. Setiap kali mereka berdamai saja, orang Yahudi akan membuat orang Aus rasa geram pada orang Khazraj dan mengungkit macam-macam. Dan Aus pun tak tahan, nak orang tak ada senjata. Orang Yahudi kata kami ada senjata, boleh ambil. Dia kata kami tak ada duit. Orang Yahudi kata boleh bagi hutang, riba. Dan mereka terpaksa bunuh sesama Arab, dan juga mereka terpaksa berhutang dengan Yahudi. Kehidupan itu hampir 80 tahun. Mereka dah sengsara, dan mereka tak nak datangnya Islam dapat mengambil tempat yang paling baik. Dan Nabi menghantar sahabat yang hebat ke sana. Mus'ab bin Umair ni apa kelebihan dia? Kenapa Nabi tak hantar Sayyidina Abu Bakar? Kenapa Nabi tak hantar Sayyidina Umar? Kalau hantar Sayyidina Umar habis lagi. Mus'ab bin Umair antara anak orang kaya yang dibesarkan di Mekah, kecil-kecil dah pakai kain sutera. Maknanya tak pandai pakai baju yang Sayyidina Abu Bakar pakai, kain yang kasar. Dia dihidupkan dalam suasana, kalau bahasa sekarang dia pandai table manners. Sebab orang Madinah ialah orang-orang yang bukan orang Badui,
seperti mana orang Mekah kembali ambil, orang Madinah kebanyakan ahli perniagaan. So kalau Abu Bakar yang datang, mereka tak boleh nak terima. So Abu Bakar ni orang Badui, orang jenis yang kasar. Saya nak Mus'ab bin Umair dah pandai biasa berinteraksi dengan orang kaya. Jadi dia tidak ubah kesenian yang ada pada dia itu, kelebihan pada dia, tapi dia membawa fikrah dan dakwah kepada mereka dengan orang-orang kaya ahli perniagaan. Jadi sesuai dan banyaklah. Baik, berarti mereka dan memberitahu kepada Rasulullah SAW tentang orang Aus, dan Rasulullah SAW telah mula merancang kalau aku pindah ke Madinah, macam mana nak berdepan dengan Bani Israel ini. Sedangkan Nabi telah mendapat explanation tentang Bani Israel dan perangai ini dari Nabi Musa AS dan Nabi-Nabi yang lain. Maka kita tahulah kemudian bila berhijrah, Nabi terpaksa buat macam-macam perjanjian dengan orang Yahudi, antaranya perjanjian Yaqdam Madinah itu. Dan kemudian perangai orang Yahudi ini, mereka Nabi nak merdekakan orang Aus dan Khazraj daripada riba. Nabi buat pasar baru. Pasar yang dah ada itu Nabi biarkan orang Yahudi kontrol, tapi pasar yang baru orang-orang Muhajirin dan Ansar sahaja boleh berniaga kat situ. Orang-orang Yahudi tidak boleh berniaga. Orang Yahudi boleh masuk untuk membeli tapi tidak menjual. Kalau orang Yahudi nak berniaga, berjual beli, mereka boleh teruskan di pasar yang lama. Perlahan-lahan orang-orang Arab semua pindah ke pasar yang baru, akhirnya menjana ekonomi yang merdeka daripada sistem yang diatur oleh orang-orang Yahudi. Banyak lagi yang dibuat, dan akhirnya terpaksa berlakunya peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar, Nabi akhirnya menghalau orang-orang Yahudi daripada bumi Arab, dan keluarlah mereka jauh daripada semenanjung tanah Arab sampai ke Eropah, sampai ke Rusia, sampai ke Syria, sampai ke darah mereka ada di mana-mana, termasuk di Afrika dan sebagainya, tersebar. Dan itu satu penghinaan kepada orang-orang. Baik, kita masuk cerita lagi, itu baru intro. Baik, kita nak menceritakan, anda dah dapat sedikit konsep sejarah perangai orang-orang Yahudi ini. Disebutkan dalam Al-Quran surah Isra, "La tufsiduna fil ardi marratain", kamu orang-orang Bani Israel akan merosakkan bumi ini 2 kali. "Wa la ta'lunna 'uluwan kabira", dan kamu akan meninggi diri, menyombong diri. Saya selalu menafsirkan tentang orang Yahudi ini menyombong diri, dan kemuncak daripada kedegilan orang Yahudi ini, kalau kita tengok fakta lebih tepat lagi, mereka ini terdiri daripada kumpulan dan pasukan Zionis yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh kerana Al-Quran menggunakan umum Bani Israel, maka kita meminjam perkataan daripada Al-Quran. Tetapi dari segi realitinya, yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu setakat yang kita nampak tidak lain dan tidak bukan ialah golongan Zionis. Panjang perbahasanya, tapi supaya anda dapat memahami bila saya menggunakan perkataan-perkataan itu. Mari kita pergi secara ringkas tentang sejak lokasi, supaya kadang-kadang kita ni sebut pasal kita tak tahu ini peta kerajaan Osmania, ringkas sahaja. Di mana letaknya Palestin yang berwarna merah. Anda nampak tu? Piramdi kata kalau tak nampak anak wanita. Anda nampak ke? Itu tadi yang mahu saya buat. Baik, kita tengok peta yang lebih sharp lagi. Anda sudah tahu Palestin ada jiran terdekatnya. Ada lebih kurang 21 negara Arab yang mengelilingi bumi Palestin. Jiran terdekat Palestin ini tidak lain bukan di utaranya Syria. Ini utaranya apa? Lebanon. Kecil di Lebanon ini. Kemudian sebelah Lebanon Syria, bawah Syria Jordan, kemudian di sini ada Kahirah, ada Egypt. So ada 4 negara yang immediately berjiran dengan bumi Palestin, termasuk Laut Mediterranean. So, untuk penerangan anda, saya biasa ceramah dengan China, India, Iban. Selepas saya buat penyampaian, saya akan quiz pelajar-pelajar Cina boleh jawab dengan tepat. Walaupun isu ini saya sampaikan dalam bentuk yang bersahaja,
Tapi bila mana juga kat sini dia boleh sebut nama-nama negara yang menjadi jiran kepada bumi Palestin. Orang Iban, ya, tengok pendekatan saya, kadang-kadang mereka menangis melihat peristiwa-peristiwa ini. Jadi saya nak menunjukkan bahawa kita sebagai Islam kena kuasai benda-benda seperti ini. Betul seperti ini kadang-kadang kita take for granted dan penceramah-penceramah pun tak perasan yang orang tak tahu kat mana sebenarnya bumi Palestin ini. Kita pergi lebih besar lagi, lihat di situ bumi. Jadi kalau anda lihat peta ini, tentu ini adalah peta Palestin, kan? Sekali lagi Lebanon, Syria, Jordan, kat sini ada Laut Mati, kat sini Egypt, Mesir, kat sini Rafah, kita akan beri fokus nanti. Di sini Dead Sea, Laut Mati, di sini Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Di sinilah Masjidil Aqsa. Kalau kita tengok peta sebelum ini, kita akan dapati sebelum ini kita tengok di sini Saudi Arabia, berarti di sini Mekah, kan? Kesa ini menunjukkan Mekah, dan di sini Masjidil Aqsa, Mekah Masjidil Aqsa. Okey, soalan kuis berikutnya, siapa yang membina Masjidil Aqsa? Saya nak bagi hadiah. Apa hadiah? Allah, hadiah. Saya ada kitchen. Saya buka kitchen, saya bagi hadiah. Siapa yang bina Masjidil Aqsa? Dikenakan tangan yang menjawab. Kalau orang jawab hadiah saya tidak dapat dihadiri. Nabi Sulaiman alaihissalam, Masya Allah, jawapannya kurang tepat. Nabi Daud alaihissalam, ayahnya, jawapannya kurang tepat. Okey, soalan ditutup, hadiah. Alhamdulillah, selamat. Yang membina Masjidil Aqsa ialah Nabi yang sama membina Kaabah. Alhamdulillah, tapi hadiah ditutup. Nabi Ibrahim daripada bumi Palestin diminta oleh Allah SWT pergi ke Mekah, kering pontang, untuk meninggalkan anak dan isterinya. Kemudian dia balik semula ke bumi Palestin. Kemudian dia balik semula ke Mekah melihat anaknya, dan mereka membina Kaabah di atas asas kawaid yang pernah dibina oleh Nabi Adam AS. Sebab tu kadang-kadang orang kata yang bina Kaabah adalah Nabi Adam. Sebenarnya Kaabah yang ada pada hari ini dibina oleh Nabi Ibrahim di atas tapak al-qawaid yang telah dibina oleh Nabi Adam satu ketika dan dah hilang. Dan Nabi Ibrahim membina di atas tapak itu. Sebab tu bahasa yang mudah, kalau orang kata siapa bina Kaabah, kita jawablah Nabi Ibrahim. Kadang-kadang kita tahu bahawa sebenarnya dia bina di atas tapak yang pernah dibina oleh Nabi Adam AS. Kadang-kadang soalan ini tricky. Tidak Nabi Adam. Kalau kata Nabi Adam, kita beritahu bahawa bangunan yang Nabi Adam bina itu dah hilang, dan Nabi Ibrahim bina 40 tahun selepas dia bina Kaabah, dia mula membina Masjidil Aqsa. Dan Nabi Sulaiman adalah antara Nabi yang memakmurkan Masjidil Aqsa, peninggalan para anbiya yang sebelum itu. Nabi Isa juga berada di sekitar Masjidil Aqsa. Membina Allah SWT, kalau kita tengok Nabi Ibrahim yang bina Kaabah dan Masjidil Aqsa, dan sebenarnya kita hari-hari sebut nama Nabi Ibrahim ke kama sallaita ala kama barakta ala. Jadi selepas ini dalam salat, bila anda sebut saja nama Nabi Ibrahim, bayangkan dialah yang bina Kaabah, kiblat yang pertama, dan dia juga yang bina masjid. Okay, susunan ini kena betul, Kaabah dibina lebih awal daripada Masjidil Aqsa, betul? Tetapi yang menjadi kiblat pertama Masjidil Aqsa, kiblat yang kedua dan hari ini iaitu Masjidil Haram. Jangan terbalik dan tertukar. Jadi bila anda sebut nama Ibrahim lepas pada ini, bayangkanlah dia juga yang membina Masjidil, dan Masjidil Aqsa itu sedang dijajah dan dikawal oleh orang-orang yang di setiap kali kita sembahyang kita akan terbayang Nabi yang membina kedua-dua masjid itu, supaya sembahyang kita lebih khusyuk. Dan anda mendengar fakta sejarah ini, moga bertambah khusyuk. Baik, orang-orang Yahudi mula dapat dikesan masuk ke Masjidil Aqsa ini
Kalau saya nak ringkaskan saja, okey, sekadar ringkas untuk kita bersemangat. Inilah, tak boleh tutup dekatnya. Inilah kompleks Masjid Al-Aqsa yang di dalamnya ada beberapa elemen-elemen yang tertentu, bangunan-bangunan itu. Tapi keseluruhan tembok yang saya sedang tunjukkan ini tembok ini menggambarkan kompleks Masjid Al-Aqsa, dipanggil Haram Syarif. Di dalam Masjid Al-Aqsa ini ada beberapa bangunan. Yang pertama, kubah yang depan ini paling penting. Ini Masjid Umari, di mana di sinilah yang orang mendirikan solat dalam kompleks ini. Dan orang mengatakan ini juga Masjid Al-Aqsa. Dan Nabi SAW mendirikan solat yang bermakmumkan dengan para anbiya di sini. Baik. Tembok ini ialah tembok Al-Buraq, wall yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi pada hari ini. Dan di sinilah diikatkan dengan buraq. Nabi sampaikan diikat buraq kat sini. Dan orang Yahudi buat penyembahan di tembok ini dulu tak pernah pun berlaku begitu. Dulu mereka membuat upacara di luar, di sekeliling bumi Jerusalem ataupun Baitul Maqdis ini. Tapi sejak beberapa tahun baru mereka jadikan buraq ini tembok tempat dia buat penyembahan, yang dikatakan wall. Dia orang kata Facebook ambil wall dekat sini. Buat penyembahan orang yang tengok Facebook lama-lama dia seolah-olah menghadap wall lah. Dan kemudian ngangguk-ngangguk. Kalau ada biasa tengok kita orang Yahudi sembahyang, macam tu tengok sama-sama tengok wall. Itu orang kata saya pun buat juga. Baik, ada benda penting juga di sini, apa ni, Qubbatus Sahra, ataupun dalam Inggeris sebut apa, Dome of the Rock. Dikatakan di sinilah, bukan ulama hadis yang ulama sejarah, biasakan ulama sejarah. Ulama sejarah mengatakan bahawa di sinilah batu yang nak ikut sekali Nabi SAW ke Masjid Al-Aqsa. Tapi batu itu telah ditegur oleh Jibril dan batu itu tergantung. Mengikut ulama sejarah, ulama hadis tidak menyentuh benda itu, dan batu itu ditegur tergantung. Dan khalifah-khalifah kemudian bila ditengok batu tergantung dan ada wanita yang mengandung tengok terperanjat, batu tanpa tiang, lalu mereka bina tiang supaya orang tak terperanjat. Datang khalifah kemudian mula buat tembok sebab terdedah. Datang khalifah kemudian mula buat kubah, dan akhirnya tukar dengan kubah yang berwarna keemasan itu, dan akhirnya jadilah yang mercu tanda kepada Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa ni banyak mercu tandanya, macam Kuala Lumpur mercu tandanya satu ketika dulu dengan Parlimen, Masjid Negara. Sekarang mercu tanda Kuala Lumpur. Begitu juga kalau orang tanya apakah ibu negeri Melaka. Dulu ibu negeri Melaka ialah Melaka. Ibu negeri Melaka lah kan. So begitu gini bila orang kata Masjid Al-Aqsa, mana satu Masjid Al-Aqsa? Adakah Kubah Sahra? Adakah ini kan? Jadi ada orang pertikaikan siapa yang buat lambang Kubah Sahra. Sebenarnya Kubah Sahra itu bukan Masjid Al-Aqsa, memang betul lah. Tapi dia berada dalam kompleks Masjidil Aqsa. Dan kalau kita nak perjuangkan kemerdekaan untuk Masjid Al-Aqsa, takkan kita nak merdekakan Kubah Sahra saja. Kita akan merdekakan seluruh bumi Palestin. Jadi itu adalah lambang sahaja. Baik, kita ringkaskan. Ini saya nak bawa kepada slide ini boleh saya tinggalkan untuk teman-teman daripada Azam untuk anda kopi nanti. Saya percaya teman saya, saudara Nur Azmi, telah sedikit saya nak pergi ke tempat yang lebih mudah untuk saya tunjukkan pada anda supaya kita timbulkan banyak perbincangan ini. Baik, ringkas saja foto yang telah kita kuasai. Kerajaan Utsmaniyah jatuh pada tahun selepas Rasulullah SAW wafat, maka terbentuknya Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selepas Khulafa Ar-Rasyidin diganti dengan alhamdulillah Khulafa Kerajaan Umayyah. Lepas kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah. Lepas kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah Turki, bukan Arab. Dan kerajaan Utsmaniyah ini dalamnya ada raja yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Anda kena baca sejarah itu.
Dan kerajaan Utsmaniyah jatuh pada tahun 1924. Kali pertama tidak ada khalifah di atas muka bumi ini, yaitu pada tahun 1924 jatuhnya kerajaan Utsmaniyah. Rupa-rupanya kejatuhan negara Utsmaniyah ini dirancang oleh Yahudi dan dirancang oleh Big Brother British. So British, kita kata orang Yahudi tadi tersebar sampai ke Eropah, termasuk di Britain. Dan mereka telah minta daripada kerajaan British supaya mereka digunikan sebab mereka kuasai ekonomi. Sebenarnya orang-orang Eropah tak suka dengan orang Yahudi, tapi mereka terpaksa berkawan sebab mereka yang kontrol ekonomi. Dan akhirnya tahun 1887 mereka minta daripada kerajaan British supaya digunikan daripada kerajaan sendiri. Kami sanggup tidak tinggalkan British, tinggalkan negara Eropah. Dan British offer dua, sama ada Afrika Selatan ataupun Palestin. Mereka nak dua-dua. Okay. Dan akhirnya mereka merancang dan akhirnya Balfour, Menteri Luar Kerajaan British, telah membuat satu perjanjian akan memberikan kuasa di bumi Palestin itu kepada Yahudi. Sedangkan di tahun 1800 kerajaan Utsmaniyah belum jatuh lagi, kerajaan Israel. Berarti mereka telah merancang ratusan tahun sebelum dapatnya bumi Palestin itu. Nah, bila jatuh kerajaan Utsmaniyah 1924, British seolah-olah mengambil kuasa mandat untuk mentadbir bumi Palestin. Dan British membawa masuk seramai mungkin orang-orang Yahudi yang memegang pasport British. Dan mereka masuk selama-lamanya, mereka rosakkan orang-orang Arab dengan hiburan. Pemuda-pemudanya dengan istilah hiburannya dirosakkan, wanita-wanitanya mula dijadikan bahan hujah, arak, riba dan sebagainya. Orang-orang Arab ini mula tak semayang dan sebagainya, mereka rosakkan. Maka Allah menelponkan generasi itu dan memulihkannya. Dan kemudian mereka beli tanah-tanah orang Arab itu dengan harga yang berlipat-kali ganda. Mereka datang bawa duit sebab mereka merancang. Orang-orang Arab yang mabuk dengan jual, sehingga tahun 1947 mereka beritahu pada bangsa-bangsa bersatu, bumi ini tidak layak namanya Palestin sebab kami yang memiliki geran-geran, kami beli tanah ini. Masa itu baru 40%, 50% mereka beli. Dan 1948 mereka mengisytiharkan bumi ini adalah negara Israel dan menghalau orang-orang Arab daripada bumi Palestin, merampas tanah-tanah kebun mereka, sehinggalah yang hijau ini tahun 1947 ke bawah, maknanya ini kawasan mana untuk Arab ramai, yang putih itu Yahudi dan Nasrani sikit saja. Dan sekarang bila 1947-48 lihat orang Palestin, orang Arab dan juga sikit saja yang putih ini tidak mula kuasai, dan lihat yang tinggal di bagian sempadan yang dekat Lebanon ke atas ini. Dan tahun 2000 yang dekat Lebanon semua dah habis, semua dah tak ada lagi orang Arab, mereka himpit dan mereka halau, sehinggalah ada dua bahagian sahaja yang ada, iaitu apa yang dikatakan di sini kalau anda dengar West Bank, ini adalah West Bank dan ini adalah Gaza. So ada dua kalau orang sebut bumi Palestin hari ini, dan anda digalakkan untuk tidak sebut negara Israel. Kalau kita sebut Israel, sebutkan negara haram Israel supaya jelas. Jangan kita katakan negeri Israel, sebut negara haram sebab kita tidak pernah mengiktiraf negara itu. So berarti ada dua, dan pada tahun 2000 sampai hari ini kepadatan penduduk Arab ini pun telah pecah-pecahkan di perumahan-perumahan di tengah-tengah celah ini, sehingga negeri barat terputus-putus macam ini, dan mereka mula tembok batu yang saya maksudkan, dan Gaza terpisah begini. Beza antara Gaza dan tebing barat disulami campur orang Arab, orang Yahudi, ada tembok dan sebagainya, dan ramai orang Arab yang telah cair menjadi orang Yahudi. Ya, maksudnya dalam menyembah bahasa orang Yahudi di tebing barat. Tapi di Gaza penduduknya kuat. Kalau di Indonesia macam Aceh sebelum zaman tsunami, kerajaan federal di Jakarta sendiri nak masuk ke Aceh payah sebab orang Aceh kuat dengan pegang agamanya dan dilihat degil tersendiri. Kalau di Indonesia tu macam orang Kelantan. Ada siapa yang dari Kelantan ke? Tak ada kan?
kekitaan yang ada pada orang Kelantan itu cukup kuat kan. Tapi yang menjadi salah kalau dia menjadi langsung. Tapi kalau kekitaan itulah yang dikendaki oleh Ibn Khaldun. Semangat berpasukan itu sangat penting. Semangat berpasukan yang ada pada Aceh itu lebih tinggi daripada semangat berpasukan yang ada pada semangat berpasukan orang-orang Gaza lebih tinggi daripada semangat pasukan yang ada di tebing barat, sebab mereka telah dipengaruhi. So orang Yahudi tidak ada berlegar-legar dalam kawasan Gaza. Ini fakta yang penting. Orang Yahudi tidak ada berlegar dalam kawasan Gaza. Sedangkan orang Yahudi memang mereka berlegar-legar di kawasan tebing barat, dan mereka tepung mereka dengan tembok-tembok tinggi sebagaimana yang kita saksikan di sini ya. Masa saya terlupa dengan desa ya. Karena sama dengan kanan kiri ni kan. Okay, ini tembok-tembok yang memisahkan di tebing barat kan. Mereka tembok yang tinggi begini. Ini masa under construction ada lihat contohnya. Dan rupanya tembok yang setinggi itu anak-anak kita yang basikal tembok tingkat, dan ini para sama. Tidak dalam sejarah manusia mengepung sesama manusia dalam ketinggian tembok macam ini. Ini sifat yang ada pada orang Yahudi hari ini. Dan cuba lihat dua orang itu, masjid yang ada itu kalau azan tidak boleh pergi masjid sebab mereka terpaksa melintas tembok ini, mungkin ke depannya lebih 20 atau 30 kilometer panjang. So memang kampung sebelah dengan kampung sebelah terpisah. Jadi jahatnya orang-orang Yahudi. Baik, saya nak tunjukkan video klip. Kalau ini suasana yang berlaku setiap hari di bumi Gaza, di bumi tebing barat. Datang kontraktor meruntuhkan rumah-rumah mereka, anak-anak mereka, sekolah mereka dirobohkan, dan mereka cuba pertahankan dengan batu. Di belakang kontraktor itu ialah komando-komando Israel. Lihat bangunan-bangunan di tebing barat mereka bina saja runtuh. Orang-orang Palestin ini banyak bekerja di negara teluk, Saudi, jadi ya, oleh Tuhan. Ini perkara yang biasa kalau memang ada komando datang. Lihat adik kita melihat masa depannya. Mereka terus dengan demo dan sebagainya. Okey, itu saya nak tunjukkan contoh yang berlaku di tebing barat. Setiap hari begitu diserang, dan ia berlaku sejak daripada tahun 1948 yang kita katakan tadi. Berarti 64 tahun. Hari-hari berlaku pembunuhan, kemusnahan dan sebagainya. Tidak ada siapa pun yang membela secara serius. Diikuti pada tahun 1967. Tahun 1967 tadi saya di udah dekat baik. Kalau kita lihat sedikit lagi, tahun 1948 orang Yahudi melumpuhkan negara haram Israel. Dia mengambil sebahagian daripada Palestin. Jerusalem terbagi pada dua, dia ambil separuh. Tapi tahun 1967 dia ambil seluruh bumi Palestin, walaupun bangsa-bangsa bersatu mengeluarkan resolusi dari masa ke semasa. Ratusan resolusi bangsa-bangsa bersatu menghalang tindakan Israel, tapi tidak ada siapa yang melaksanakan implement terhadap resolusi itu. 1967 dia ambil alih Masjid Al-Aqsa. 2 tahun kemudian dia bakar Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa yang dibakar itu dibakar oleh seorang yang dikatakan gila. Tetapi kita tak tahu siapa yang gila. Ketika dibakar itu askar-askar protek dia, sehingga orang Palestin tidak dapat nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang dibakar itu. Askar protek orang gila itu. Kemudian dibicarakan, mereka mengatakan ini kalau kita lihat suasana terbakar tahun 1969. Okay. Kita lihat ini mimbar yang dibina oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, musnah begitu saja pada tahun 1969. Dan lihat selerak dan comotnya Masjidil Aqsa tahun 1969. Dan ini syiar Al-Salah yang menunjukkan bahawa Masjidil Aqsa itu sedang dibuat terowong-terowong untuk bila-bila masa saja mereka nak kolapskan Masjidil Aqsa. Baik,
cukup di situ apa yang berlaku dalam bentuk sejarah. Kita nak teruskan lagi atau nak buka soalan jawab? Silakan, gaya bebas buat buku-buku ke. Ada soalan? Sebab saya takut anda jemu dan penat. Memang dekat rasio ni suka duduk bersila. Dalam kuliah belajar medik pun duduk bersila juga. Baik. Istilah Israel menjajah Palestin, orang-orang Arab ketika itu, orang Arab kebingungan. Perjuangan Palestin pada mulanya berdasarkan pada individu yang berada di bumi Palestin itu sendiri. Rumah aku selamat, rumah kau yang kena. Lepas tu rumah dia kena, orang kata rumah aku tak kena lagi. Mereka tidak, ialah zaman itu kan, mereka tidak ada. Jadi seolah perjuangan itu nafsi-nafsi, individu. Tetapi bila ada kesedaran sikit, mereka mula bersatu, mereka berjuang atas nama Palestin, semangat Palestin. Dan teman-teman negara Arab lain tak menunjukkan sokongan penuh. Dan kemudian akhirnya naik semangat daripada Palestin menjadi semangat orang Arab pula, kaumnya. Asalnya nafsi-nafsi, individu, kemudian semangat Palestin, kembang lagi semangat orang Arab. Alhamdulillah tahun 80-an masuk semangat orang Islam bila ada intifadha, semangat Islam. Dan hari ini kita kekalkan semangat perjuangan Islam, tapi Israel mula tergugat apabila kita jadikan perjuangan ini perjuangan kemanusiaan sejagat dengan mengekalkan perjuangan Islam. Lihat senario yang berlaku. Nafsi-nafsi, semangat Palestin tak gugat oleh orang Israel. Semangat Arab, orang Israel boleh main-mainkan saja 21 negara Arab. Kemudian jadi semangat Islam tak goncang juga, tapi mula bergoncang apabila naik pada zaman kita dulu, iaitu zaman kemanusiaan yang kita mengekalkan semangat perjuangan Islam. Bagi orang Islam dia ada isu akidah. Baik, apa yang berlaku di bumi Palestin ini? Perjanjian ini perjanjian semua perjanjian tipu, Israel main-main bukan sahaja. Baik, saya ringkaskan sehinggalah Pilihan Raya 2006, Pilihan Raya tempatkan Palestin dimenangi oleh parti Hamas. Tetapi patutnya Presiden Palestin itu diduduki oleh orang Hamas sebab 60% kursi dia kan. Tapi dia tak nak, Hamas tak nak gaduh-gaduh, benarkan Mahmud Abbas menjadi presiden. Dan kedutaan Malaysia dekat Kuala Lumpur patutnya tukar orang-orang Hamas mengambil tempat. Tapi di tak kerajaan Malaysia terpaksa layan daripada parti Fatah untuk tidak keluar dari kedutaan itu, sehingga hari ini kedutaan Palestin di Malaysia dikuasai oleh orang-orang Fatah. Bila Hamas menang 2006, maka berlakulah serang atau peranjat, lalu dia memulau Gaza. Dia tutup pintu masuk ke Gaza daripada luar dan daripada tutup serapat-rapatnya dan buat-buat sehingga negara itu terputus hubungan luar. Nelayan Gaza sendiri, di sini Gaza kita katakan tadi kan, nelayan Gaza ini kalau keluar 1.5 km nautika akan dibom oleh tentera Israel. Okey, kalau sempadan darat yang putih ini semua adalah kawasan Israel. Dan sempadan laut, saya katakan tadi, udara tutup, darat tutup. Dan oleh kerana Camp David ini berlaku, maka Mesir kena beri ketaatan apa sahaja Israel nak. 14 km sempadan di Rafah adalah bersempadan dengan Mesir. Dan Mesir juga menutup pintu itu 2006 sampai 2010, 4 tahun. Tetapi Alhamdulillah survive. Maknanya dan survive, ya survive, boleh hidup walaupun ramai mati, kebuluran dan sebagainya. Tapi bandar itu hidup. Dan mula mereka melahirkan kreativiti, membuat terowong di bawah sempadan Rafah itu, 14 km itu mereka mula buat terowong dan mulalah. Tapi terowong itu apa yang boleh dibuat sana? Mereka terkepung 4 tahun dan tahun 2009 akhir 2010 seperti anda ketahui, peperangan Furqan di mana 21
hari mereka dibom dan diserang bertubi-tubi untuk bangunan universiti apa semua. Dan yang paling dahsyat, dia taburkan fosfat, bahan kimia putih itu kan, ya kalau kena kulit terbakar, dihidu mati terus. Dan dahsyatnya kalau meresap dalam tanah, 6 bulan kemudian gali air perigi dalam tanah itu masih beracun walaupun dah 6 bulan meresap dalam tanah. Sengsara dengan hidup mereka. Lalu ketika itu Dr. Yusuf Qaradawi mula mengajak kita untuk melakukan sesuatu, dan antaranya yang adalah melancarkan kapal Mavi Marmara. Nama sungai kat sini apa dia? Marmara juga adalah nama sungai kat Turki. Mavi itu kebiru-biruan, Marmara itu nama sungai. Gerak itu maknanya apa? Semalam ada orang bawa saya jalan di pasar. Yang bestnya, dia kata kali pertama dia pergi pasar. Sama lah dengan saya kan. Jangan cari apa dia. Baik. Kalau kita melihat apa yang berlaku, ringkas saja. 1924 jatuh kerajaan Osmania. Anda ingat tak jatuh kerajaan Osmania? Maknanya British sebelum dia pastikan Palestin dapat bumi pada tahun 1948, dia telah mencipta sebuah negara yang akan menjadi bidan kepada kelahiran bumi Haram Israel, itu negara Haram Israel. Kenapa saya kata bidan? Sebab bila tubuh dengan Israel, dia perlukan sebuah negara yang akan mempertahankan bumi Israel. Mereka jauh, British, mereka jauh. Lalu yang akan mempertahankan negara yang terdekat itu Turki, yang telah dirosakkan pada tahun 1904 menjadi kerajaan sekular. Dan kerajaan sekular ini kalau 5 tahun lepas, walaupun Islam dah menang, tapi sistem sekular itu masih mencengkam. Ada seorang profesor daripada UDN pakai tudung, perempuan, dia pergi ke Turki. Bila nak sampai ke universiti nak bentang seminar tu, dia diminta buka tudung. So profesor tu kata, saya academician, saya bukan rakyat Turki. Betul Pak, aturan betul ada pakai tudung dalam universiti. Bukan rakyat Turki sahaja, sesiapa yang masuk ke universiti dan jabatan kerajaan kena buka tudung. Turuknya Turki itu. Dan kalau azan pun satu ketika dulu dalam bahasa Turki, tak boleh azan dalam bahasa Arab. Bayangkan macam mana disekularkan negara ini oleh ejen-ejen termasuk Kamar Washington itu. Dia menjadi bidan. Dan salah satu perjanjiannya, latihan tentera memang berlaku sehinggalah sebelum kapal Mavi Marmara masuk. Latihan tentera antara Turki dan Israel. Dan dahsyatnya perjanjian itu, kalaulah rakyat Israel, ini kita dengan katakan, rakyat Israel mati, kebuluran, diserang, kemusnahan, bencana alam dan sebagainya, Turki bertanggungjawab untuk membela mereka. Itu yang saya katakan menjadi bidan kepada kelahiran negara Israel. Tetapi alhamdulillah apabila menangnya Erbakan, kemudian menangnya Erdogan, dua musim yang berbeza, akhirnya Erdogan yang berani ini mengizinkan menghantar kapal daripada bumi Turki. Dan keberaniannya mengatakan dalam perjanjian itu, kami negara Turki kena melancarkan bantuan kepada rakyat Israel yang kebuluran, kematian, bencana alam dan tidak terkendali. Bukankah penduduk Gaza adalah rakyat Israel? Nampak tak? Dia main balik undang-undang itu. Sebab itu dia kata kami daripada Turki berhak untuk membantu rakyat Israel yang kelaparan, yang musnah dan sebagainya. Turki tak beri jawab fakta itu. Dan sebab itu kapal kami pergi untuk membantu rakyat Gaza yang terkepung dah 4 tahun lebih masa itu, 5 tahun, 6 tahun dah terkepung. Dan kita nak bina balik hospital, universiti, perumahan, masjid. Kita nak bina balik kawasan pertanian, dan mereka perlukan besi-besi construction, simen dan sebagainya. Dia tidak akan cukup untuk masuk terowong saja. Terowong kais pagi makan, pagi kais petang makan. Kita nak hantar besar-besaran. Dan banyak negara Eropah yang nak bantu, tapi tak berani. Lalu kita pun melancarkan daripada bumi Turki itu. Dan bayangkan, kita dah buat kajian.
worst case yang akan berlaku. Paling teruk kapal itu dibom, tenggelam, mati semua. Itu paling teruk. Ada teruk lagi pada itu? Dan paling hebat, paling baik, kami selamat menghantar dan balik semua. Ada yang baik pada itu lagi? Dua kemungkinan. Tengah-tengah macam-macam lah andai-andai yang kami buat. Sebahagian daripada kami dah buat wasiat dan pesan pada isteri masing-masing, jangan buka surat itu melainkan dah sahkan mati. Kalau hilang jangan buka, nanti kalau jumpa balik buat malu dia. Satu keunikan dalam peristiwa Mabi Marmara ini, kita meletakkan 3 objektif besar. Objektif besar yang pertama, kita nak menghantar bantuan kemanusiaan secara terbuka yang terdiri pada simen, kesaksian buku, mission dialysis dan sebagainya, ubat-ubatan. Satu. Yang kedua, kita nak pecahkan kepungan itu supaya kami pergi saja kita pecahkan. Berarti kalau kami pergi dapat balik, berarti kita pecah kapal lain, kapal lagi, kita nak pecahkan. Kita pecahkan dia bukan tembok kan, kita nak pecahkan kepungan itu. Dan yang ketiganya, kita nak cantikkan mata dunia yang selama ini telah melupakan peristiwa ini 62 tahun yang lalu. Kita nak cantikkan mata supaya dia spark manusia menjadi. 3 objektifnya itu. Dan untuk itu, kita kena jadikan isu ini bukan isu perjuangan Islam sahaja. Ya, ia adalah perjuangan Islam, tapi kita nak bawa isu. Sebab itu dalam kapal itu ada padri umur 81 tahun. Dalam kapal itu ada orang Arab dan bukan Arab, ada wakil rakyat Islam, ada yang golongan Islami, ada yang bukan Islami, ada Salafi, ada Sufi, ada Harakah, semua dalam kapal. Okay? Yang bermacam-macam, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, semua ada dalam kapal itu. Suasana terbilang, dan ini yang dipesan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dalam kapal itu, kapal itu boleh diisi dengan 1.200 orang, krus kapal besar, tapi diisi dengan 600 orang sahaja. 680, hampir 700 orang. Orang Turki saja 300 lebih. Yang bagi itu yang berbagai-bagai. Mari kita sama-sama menonton video ini, tengok mata anda nak kecil saja. Tadi nak pastikan anda tak menonton. Kalau saya bantuan, kalau saya bantuan, saya minta. Okey, ini kapal kami Turki cantik kan? Ini kapal Mabi Marmara besar. 4 tangkai. Ini mereka pelancarannya, jadi orang Turki semua keluar, hujan-hujan pun dia keluar. InsyaAllah seronok tengok orang Turki keluar di atas pokok, jangan contohi. Ini ketua rombongan kami, seorang yang berani, ini teman daripada negara, ini wartawan, ini juru cakap biasanya sahabat kami daripada haluan Palestin, Dr. Halim. Dia tengah mengangguk dengan baju ni. Suasana meriah. Yang saya katakan ada. Okay. Baik, kapal kami pun kita mula masuk dalam pelayaran, masuk ke Laut Mediterranean yang cantik ini. Dalam kapal kami buat berbagai aktiviti. Ini seorang pemimpin Fatah yang kami bawa masuk dalam kapal. Saya katakan tadi, kapal ini kita cari orang Fatah yang pencin. Yang kalau tanding pun tak menang lagi. Kita bawa dalam kapal tu, dan suasana mesra dalam kapal. Orang Fatah ni mana pandai buat tazkirah kan? Kita minta dia buat tazkirah, dia tak nak. Tapi
Tapi Syekh Raid Salah pandai. Dia kata, dia panggil saya Hasan. Ya Hasan, kata, la tabda al-majlis illa ilqa' min akhuna min Hizbul Fatah. Kata, jangan mulakan majlis lagi kalau Fatah tak nak cakap. So saya pun saya rapatkan, wallahi demi Allah aku tak akan bercakap kalau Fatah mau cakap lagi. Akhirnya tersipu-sipu dah kawan dan cakap kan. 4 minit bercakap, lepas tu Syekh Raid Salah cakap, nak menunjukkan bahawa kita kena melihat bersatu. Kalau anda lihat dalam surah Hujurat, anda akan dapati bahawa walaupun orang munafik itu, ketua orang munafik tak senonoh, tapi Nabi tak pernah sebut engkau munafik. Al-Quran sebut umum, saya tak sebut siapakah, demi untuk menjaga saf orang Islam, tunjukkan bersatu. So Hamas dengan penuh siasat syariahnya sentiasa buat baik dengan Fatah. Nanti kita boleh bincang dalam soalan nanti. So kapal kita buat tazkirah, kita buat camp online, kita buka puasa bersama, baca Quran, baca Ma'thurat. Yang golongan tarikat dia zikir tarikat Rifaiyah dia, yang golongan Salafi semayang ke atas macam ni, tangan dia macam tu, semua gaya bebas. Mazhab Hanafi dia tak boleh semayang jamaah, jadi dia tak nak jamaah, maka kami semayang jamaah, dia orang tak jamaah. Lepas tu kosong meriah kat kapal tu. Jangan ada satu bagian tempat merokok, geng-geng yang tak pakai tudung, pasal merokok kat situ kan. Ya, kita bagi ruang juga untuk orang nak merokok dan sebagainya. Sebab itu ada pelbagai. Dan saya tak ada gambar dalam satu lagi. Fadri dia betul tak macam kat sini. Kalau kamu dah lama kat tempoh, kalau tak masuk-masuk saya kata itu ulama mana ni kan. Tak pakai jumpa aku semalam. Di duduk sebelah saya rupanya dia Fadri yang orang Gaza, dia cakap Arab yang telah dihalal oleh Yahudi ke Itali. So dia dipanggil balik untuk join. Saya berbual dia, kenapa engkau join sini kan umur kau dah 81. Dia kata aku nak tunjukkan pada dunia ini adalah perjuangan kemanusiaan dan aku menghukum Mustafa-Allahi. Dia kata kan dia orang tua, dia nak makan ubat tu dia kena patahkan apa, ubat kencing manis dia. Dia nak patahkan tangan gigil. Saya tolong patahkan, dah patah saya bagi dia tak nak susu, saya suapkan dia. Ini tarbiyah ijtimaiyah dipanggil, pandai bersosial ya. Saya pernah praktis suapkan dia. Hai dia kata saya suapkan air. Lepas tu saya nak pergi dia suruh duduk berbual dan mumpung dia suka bercerita. Dan saya seorang kaunselor, bila kita mendengar orang cakap kita kena ngangguk dia. Kalau dia sedih kita jadi oleh kerana dia seronok dengan saya, maka orang tu diulang dekat 15 kali cerita yang sama. Saya bukan nak bawa duduk lagi kan, dalam hati nak muntah-muntah. Ikhlas. Ya, suasana meriah yang saya katakan Fadri tersebut menjadi sebab kita kena berdakwah, tunjukkan akhlak kita. Sekurang-kurangnya orang lain, semua Kristian yang lain tengok yang saya sentiasa layan dia tidak kesunyian. Dan alhamdulillah kami dipenjarakan di penjara yang sama dengan Tok Syekh ini, dengan Syekh ini. Dan apa-apa hal saya sekali kabar dia mencari kesihatan kalau kita layan dia kemesraan ditunjukkan. Sibuk yang untuk penerima banyak kita mendengar cerita ya. Dan tuan-tuan kita nak sambung lagi, kita nak rehat. Saya dipahamkan tidak disediakan makan minum kan? Sudah beli? Kita faham kan? Okey, terima kasih, kita jumpa lagi.
masuk dalam sumbangan tuan-tuan. Seperti yang saya kata, bayangkanlah RM10 yang kita masuk, insya-Allah akan jadi satu masakan panas yang akan dihantar dengan penuh bahaya ke sebuah rumah di Palestin. Kita bayangkan seperti itu. Dan mereka akan cukup amanah untuk memastikan RM10 ini benar-benar memberi manfaat, mengenyangkan saudara-saudara kita yang ketakutan di sana. Antara tazkirah yang saya sebutkan firman Allah dalam surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang ketika mereka keluar pergi berperang, musuh beritahu bahawa takutlah kerana manusia sedang mengepung kamu, tapi mereka tidak takut dan bertambah iman mereka, dan lidah mereka tidak berhenti-henti berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah maksudnya apa? Memadailah Allah yang akan mencukupkan, dan ni'mal wakil sebagai wakil. Berarti kalau saya berdepan dengan musuh, sebenarnya mereka berdepan dengan wakil saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menghadapi bencana, kita minta Allah jadi wakil kita yang akan menguruskan daripada itu. Kami berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, pada selepas beberapa hari dalam kapal, meringkaskan cerita, saya percaya anda dah tengok di YouTube dan sebagainya. Pagi itu selepas kami sembahyang subuh, pada pukul 12 malam mereka datang helikopter. Kami dah beri isyarat, helikopter tadi tak layan, dan kami semua diminta bersedia berada pakai vest, dan saya berada di luar di dek kapal terdedah dengan laut dan sebagainya. Kami diminta pakai vest sebab para ulama diminta dalam kapal, dalam kapal dipilih orang-orang yang muda-muda yang kuat-kuat untuk bertahan kapal. Tak kenapa saya dipilih. Saya pun kena duduk berada di luar menghadapan itu, dan kami diberi taklimat. Kapal kami tidak ada senjata, tak ada apa semua. Even emas, kalau kena gas bodi mata pun ada, cuma dalam tu ada 680, emas cuma ada 40 saja. Macam mana nak kongsi kan? Tak ada oksigen, hanya cuma ada beberapa bekas saja, dan terlalu limited punya ni. Sebab perjalanan daripada Turki ke Gaza sebenarnya 15 jam sahaja kapal itu. Tapi oleh kerana kami terpaksa menunggu, terpaksa apa semua, diambil masa 3-4 hari kami terapung di atas laut, berjalan sikit-sikit tunggu kapal-kapal yang lain. Perjalanannya sebenarnya 15 jam sahaja. Bila kami berada di perairan antarabangsa, masih berada di perairan antarabangsa, bila dah subuh, kami pun selesai sembahyang subuh saja mereka mula menyerang. Dan ini adalah bot-bot, kalau anda perhatikan bot ini ada 8 atau 10 orang pemandu yang lengkap dengan senjata kan. Mereka mengelilingi kapal kami. Selepas kejadian baru kami tahu bahawa ada 50 bot yang keliling kapal kami. Kami cuma nampak bahagian kami lalu itu saja kan. Kami dah mula bertakbir atas kapal. Masa itu depan komando kan. Mereka telah mula mendampingi rapat kapal kami nak campak tali tangga. Nampak bodi kapal dah mula nampak. Mereka dah rapat masa-masa dengan senjata lengkap. So, kami tengok macam cerita movie kan. Okay, mula kami bergurau dengan mereka, balik-balik botol kosong. Kapten kapal telah mengeluarkan melalui semboyan amaran dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Itali, bahasa Hebrew, bahasa Yahudi sendiri, bahasa Arab, memberi amaran kepada mereka bahawa kapal ini kapal kemanusiaan, tidak bawa senjata, kapal ini masih berada di antara perairan bangsa, tidak ada penceroboh dan sebagainya. Tapi tiba-tiba mereka masuk juga, dan kami kat tebing kapal itu semua menjerit-jerit dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa cakap komando dengan berani kan, jerit-jerit. So saya sendiri cakap bahasa Arab, saya cakap bahasa Inggeris, go away apa semua kan. Rakan saya daripada Yayasan Amal, orang Batu Pahat, tapi dulu di Selangor, orang Jawa, dia cakap jauh gitu. Saya pegang tangan dia, cakap, apa kau cakap jauh? Pegang. Walaupun penakut, tapi suasananya cukup indah sebab kami berjuang kan. Suasana seperti itu kan.
mula darah-darah. Sebab apa? Pemandu itu bila dia turun saja, dia akan tembak dengan gas pemedih mata, dan yang kedua tembak dengan peluru getah, dan tembak dengan peluru hidup. Ni helikopter ada atas kami, kalau anda nampak tak? Mereka yang kat laut, yang kat air terus mendampingi datang, dan laser dia dah mula tunjuk ke arah kami, dan bagi laser dah ada, berarti dia dah pointer kan, dia dah aim kami lah. Tengok komando dah mula turun, kalau anda nampak 1, 2, 3, semua sekalian anak dalam nikah kan, kata jangan nampak. Okay, so, kami stretcher pun tak cukup. So bayangkan macam cara angkat, anda tengok cara angkat pesakit, badan dia tahan. Macam tu je kami mampu angkat mereka, teman-teman. Mereka tembak tepat ke dali dan pecah otak. Dan ada beberapa peristiwa yang saya tengok dahsyat apabila panjangnya. Baik. Jadi bila pendek saja, bila berlaku tembakan sebegitu rupa. Ini soalan. Saya masukkan sini. Dan dalam keadaan yang seperti itu, bila berlaku tembak, menembak dan sebagainya, ada seorang yang tertungak-tungak dan nak mati masa itu, dan nazar. Isterinya ada dalam kapal, dan isterinya menangis-nangis untuk meragai doktor sampai selamatkan. Akhirnya bila saat berpisah nyawa itu, doktor tadi spontan sebut, dia kata syahid. Dia kata isteri tadi bila dengar perkataan syahid saja terus berdiri, lap air mata, dan dia mengatakan inilah kalimah pertama yang suami aku sebut ketika malam pernikahan kami 16 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah dia syahid depan aku dan kapan ini, dia kata kan. Terus tak menangis sepanjang peristiwa itu, nak menunjukkan bahawa bila isteri suami dia masih hidup, nazar itu dia menangis. Tapi bila disebut saya syahid, dia teringat inilah perjanjian mereka ketika mereka bernikah pada malam pertama itu. Jadi nak menunjukkan suasana perjuangan yang hebat di atas kapal itu, dan sehinggalah kami pun dibawa ditawan sepenuhnya. Ini beberapa target yang saya katakan tadi, teman Indonesia yang dah mula cedera. Dan akhirnya dalam kapal itu yang saya katakan tadi ada targeted cahaya laser tadi kan, dan bila dia nampak saya saja, kawan-kawan lain semua dah masuk ke dalam, saya masih kat bawah lagi. Komando tolak saya tertiarap, dan bila saya tertiarap, dipijak tengkuk saya supaya saya tak boleh bangun lagi. Tangan belakang diikat dengan tight plastik dengan kuat, terasa perih, bergerak sakit tak bergerak pun sakit. Dan seorang komando pijak bau kiri saya dan ditengih-tengih, rasa lemak-lemak manis sikit. Dan kemudian dia lompat, diketahui ramai-ramai. Ketika itu saya pasrah. Saya mula mengungkapkan, ya Allah, badan yang sakit ini dipijak adalah milikmu. Kaki yang biru yang pijak ni pun milikmu juga. Kapal ni pun, kalau tak ada stretcher, kapal ini juga adalah ditawan kerana milikmu. Ini seorang engineer, electrical engineer, meninggal syahid juga akhirnya. Dan bila kami pasrah mengatakan bahawa ya Allah, segala-galanya milikmu, di Ashwat daripada TV Astro yang kami bawa sekali, di bilik wartawan. So dalam keadaan saya mengatakan bahawa ya Allah, engkaulah segala-galanya milikmu, kaki yang memijak ini milikmu, dan itu saya segala serah kepada Allah. Komando kedua datang pijak, dan tak rasa sakit lagi. Saya berkata tak ada gila juga ni. Seorang-seorang pijak macam tu, tapi kat badan ni takkan dah mati pun. Sebab saya biasa urus jenazah, mandikan, kapankan, tapi tak ada pengalaman menjadi jenazah. Jadi saya kata hidup lagi ni, dan dan dapat melihat kebesaran Allah, dan lidah kami sentiasa menyebut Astagfirullah wa ni'mal wakil. Dan akhirnya alhamdulillah kita berjaya diselamatkan, kita berjaya masuk penjara dan kemudian diplomati asing.
objektif kita telah berjaya kerana dunia telah celik peristiwa ini, dan mereka datang beramai-ramai ke Israel dan pergi ke penjara kami dan minta supaya Israel lepaskan kami. Yang bercakap ke semua duta daripada Kanada, duta daripada negara-negara Eropah yang bercakap memaksa Israel lepaskan kami. Kami jadi macam VIP dalam penjara dengan senyum. Orang-orang diplomatik asing tengking asal yang beli dari kan. Yang peliknya duta daripada Mesir, setelah membarang bagi duta negara-negara Islam ni pergi marah, pergi apa penggerenek apa ni, ucapkan tahniah kepada rakyat dia kerana kau jadi pejuang, kau telah menaikkan kemanusiaan negara Kanada, negara semua kan. Datang orang kedutaan Mesir, datang jumpa dengan Syekh Mesir, kata kau malu menyusahkan aku, saja kau patut kau penjarakan kau kan. Saya tengok dua perbuatan yang berbeza. Dan Muslim menyokong perjuangan kemanusiaan, orang Islam dan nak penjarakan pejuang-pejuang dalam kami kan. Kami tersenyum je tengok kan. Duta Malaysia ada kat negara Israel, alhamdulillah. Jadi kami tunggu tu macam mana kita nak balik. Pokoknya kerajaan Jordan mewakili kerajaan Malaysia untuk bawa kami keluar, dan akhirnya saya nak cerita hasil daripada kejayaan itu. Kami telah jahat di Mesir. Bila kami dah kena tangkap, dia kata kenapa tak minta izin kepada kami akan benarkan sama-sama nak masuk Gaza. Yang tertutup selama ni besar kan. Dia bercakap kan, kenapa lah susah payah pergi melalui laut semua kan. Kami sentiasa buka pintu, padahal tipu je. Tapi alhamdulillah bila objektif kedua iaitu kesedaran di mana rakyat Malaysia mula memberikan sumbangan yang besar, kami disambut oleh Perdana Menteri dan di Parlimen diucap sebagai geli dengar, tapi disebut sebagai wira negara kan. Itu paling kereta wira kan. Diberi sambutan dan orang mula sedar tentang perjuangan ini. Dan saya nak tunjukkan satu contoh. Aqsa Sharif, saya selaku pengasas dan ini telah membawa bukit kerajaan Malaysia semua, dan kita sibuk dengan tu ni. Kita nak lembu kan mana kan. Alhamdulillah Habib Rakyat Malaysia kami beli lembu dan kami seluduk melalui ejen kami. Masih daripada Mesir masuk terowong, untung lembu-lembu tu masuk terowong. Dan bila banyakkan lembu tu terpaksa diturunkan beberapa kali sebab roadblock di Mesir ada 11 roadblock untuk sampai ke Gaza. Dan turun lembu tu naik turun sampai ke Gaza. Abdul Rahim Syihab dia gurau dengan kami, dia kata kenapa engkau ada tulang-tulang lembu kan, kau nampak serangka semua kan. Lembu susu kan besar, dia fragile dan lembut kan, tiba kat sana dah kurus. Tapi dengan berkat allazi barakna haulahu, bumi yang diberkati oleh Allah, tiba-tiba lembu tadi jadi gemuk, makan rumput kering je, dan kemudian boleh mengeluarkan susu waktu pagi 40 liter, petang 40 liter susu. Orang Jordan pun heran, kata kami paling tinggi boleh 65 liter sehari. Kata kamu bagi makan apa kan? Kami dekat Holland kami makan pellet, ada vitamin, ada semua kan. Jadi ada rumput kering je, ada 3 orang nak haulah, ada 2 barakah. Dan banyak lagi projek-projek yang saya buat, lembu. Lepas peristiwa Marah ini, kita buat kilang boti, kita buat kolam ikan, dan banyak projek-projek yang kita buat. Saya rasa tadi bagi masa 5 minit kepada Puan Syarifah Mahfiza untuk tunjukkan gambar-gambar Gaza selepas Mabi Marmara, dan juga terakhir kami berdua pergi ke mana? Ke bumi Gaza masuk, dan kalau dulu dibentang dengan darah-darah merah para syuhada, kali ini kami pergi dengan dibentang dengan permainan merah, di mana maksudnya disambut oleh Perdana Menteri. Dan saya berucap pada bulan Air Raya kami beritahu kepada pemerintah semua ada, kami orang Malaysia, bukan orang Arab, datang ke sini beraya dengan anak-anak orang Palestin. Mana pemimpin Arab tak sanggup tinggalkan anak mereka beraya di sini? Mana raja-raja negara Arab? Tapi alhamdulillah di takdirkan Allah kita dapati Raja
negara yang masuk ke Gaza. Bantu saya. Raja Qatar, dia masuk, sebelum dia masuk dia kata dia nak bagi $200 US. Kemudian bila dia sendiri masuk ke Gaza, dia tukar, dia tambah 400 juta US. Satu sumbangan yang cukup besar kepada bumi Gaza. Tapi orang Israel menyerang, dan masa 8 hari yang baru ini bohong sama balik. Even Dewan pejabat Perdana Menteri yang kami buat majlis itu dah jadi padang jarak padang. Tapi alhamdulillah lembu-lembu kita, ikan dan juga kilang roti tidak disentuh dan masih beroperasi dan mengeluarkan hasil-hasilnya. So, beberapa minit saja kita sebelum saya buka pada soal jawab. Rasanya aku mudah dengar banyak daripada Ustaz ya. Baru ni Ramadan baru ni ada kesempatan untuk bersama-sama dengan misi Asar Syarif yang ke-8. Asar Syarif sekarang ni dah masuk misi yang ke-12. InsyaAllah esok satu misi akan gerak. Misi kali ini kita akan membangun 25 truk yang berisi pakaian, makanan dan sebagainya lah, yang berjumlah kosnya 1 juta. InsyaAllah esok mereka akan gerak masuk ke Gaza. Doakan supaya misi yang ke-12 ini dapat pasti dijanjikan bahawa kita boleh bawa masuk selepas peperangan yang baru-baru ini. Tidak akan ada sekatan lagi kepada Gaza. Jadi kita cuba kali ini mudah-mudahan 25 truk yang kita bawa esok ini akan melepasi sempadan Rafah, insyaAllah. Baik, apa yang nak di-sharekan sedikit dengan masa yang agak terhad ini ialah kita pergi sepintas lalu sedikit gambar-gambar masa misi A3D8 bersama dengan Ustaz Hasanuddin dan juga 38 orang ahli misi, termasuk 11 orang pelajar Mesir dan 2 orang pelajar UK. Mungkin insyaAllah pelajar dari Russia kalau nak join, ahlan wa sahlan, boleh diatur ya. Okay. Kali ini pun yang ke-12 ni pun ada 9 orang pelajar Mesir dan seorang pelajar daripada UK join sekali, dan ada 4 orang pelajar daripada Australia juga akan turut serta dalam misi yang ke-12. Okay, dalam misi kita yang Ramadan itu lebih kepada memberi bantuan kemanusiaan dan sudut menyambut perayaan sekolah dan sebagainya. Yang itu bukan yang nak highlightkan lah, ialah gambar-gambar pakaian sekolah yang kita supply kepada anak-anak yatim terutamanya. Ini kami bersama dengan Jamila Shanti ni, kami adalah Menteri Wanita yang banyak bersumbang kepada wanita. Ini adalah semua ahli misi yang sama-sama dalam misi A3D8 yang bersama dengan PM Ismail Hanian. Okey, ini termasukkan nak highlightkan ialah pribadi-pribadi di Gaza. Mana orang-orang di Gaza yang tu yang sebenarnya nak di-highlightkan pada antum insyaAllah. Ini adalah pertemuan kita bersama dengan orang Syaca memberikan bantuan Ramadan. Ini penyerahan duit kita membina pusat komuniti wanita. Ini serahan-serahan yang kita buat. Ini adalah dalam bangunan pusat komuniti wanita yang dibina. Ini adalah sponsor oleh Asar Syarif untuk membina pusat komuniti wanita. Kita kena bantu wanita di sana supaya mereka boleh berdikari. InsyaAllah dalam progres, dan kita telah menyampaikan hampir 100,000, lebih dari 100,000 untuk ini. Okay, ini adalah kenakan ikan yang saya sebut tadi. Okay, ini ikan ya. Ikan tilapia merah. Ikan ni yang uniknya adalah ikan tilapia merah ini adalah ikan laut, ikan darat tapi hidup di air laut. Ikan darat tapi dia boleh hidup di air laut ni. Jadi dia sedut air laut masuk ke kolam, tak payah kurangkan garam, ikan dia boleh biak. Jadi dia boleh dari kecil lagi dia biasakan dengan sedikit garam, dengan dia besar dia boleh biasa. Okey, ni ada kolam ikan ya.
Okey, ini seorang putri, nama dia wanita ni nama dia Fatimah. Nama dia Fatimah, anak dia 5 orang syahid. 5 orang syahid dan 2 daripada cucu dia juga syahid. Jadi apa yang menariknya dengan Fatimah ni yang nak dihayatkan dengan sifat dia, pribadi dia, dan bagaimana dia mendidik anak-anak lelaki. Ya, bagi dia kalau dia memang nak anak dia syahid. Jadi bila berlaku peperangan dia cakap dengan anak dia, okey anak lelaki tempatnya bukan di rumah. Di semua anak dia, okey semua keluar dan pastikan syahid. Ya, dan pastikan syahid. Jadi memang betul kenyataan tu dan akhirnya anak dia 5 orang syahid. Dan dia sangat bersyukur kerana anak dia syahid dan dia kata aku nanti akan berada di syurga Firdaus lebih dulu daripada mereka. Jadi kita lihat pertama ibu ni kan bila saya dengar pun saya kata aku ni sampai tak tahap tu. Sampai tak tahap nak suruh anak lelaki kita keluar macam pergi mati. Macam tu kan, sampai tak tahap kita kan ni anak keluar pun sekejap nak pergi program ke nak pergi mana pun aku sebelah dah susah hati kan. Mana tak balik-balik lagi kan, mana pergi mesti nak telefon nak tanya khabar kan. Tapi kita lihat wanita ini dia sangat hatinya sangat cekal dan dia tahu bahawa ganjarannya sangat-sangat besar dan dia mendidik anak dia. Bila akhwat pelajar-pelajar Mesir yang belum berkahwin ditanyakan apa perasaan puan bila anak syahid kan, so dia kata kamu jadi ibu dulu dan kamu akan tahu macam mana perasaan ya. Jadi kita rasakan wanita ni sentiasa senyum dan dia tidak pun menangis bila dia menceritakan tentang anak dia yang syahid. Akan dirasa berbangga dan gembira. Jadi dari 23 orang cucu dan 5 daripada menantunya tinggal bersama dengan dia. Dan dia sekarang ini membesarkan cucu-cucu dia. Ini adalah sumbangan kami kepada keluarga miskin untuk menyambut Ramadan. Okey. Yang ini pula adalah kami pergi berziarah kepada satu keluarga yang pakai bergaul. Suami dia di penjara lebih daripada 100 hari mogok lapar. Yang paling lama sekali mogok lapar sampai keadaan dia dan mata dia dah hampir buta, dia dah hampir lumpuh, tapi pihak Israel masih tidak mampu melepaskan suami dia. Jadi kesungguhan seorang lelaki yang boleh bertahan dalam keadaan tidak makan hampir 100 hari dan hampir rosak hidupnya kerana nak memperjuangkan hak mereka, kerana dia ditahan tanpa seperti mana macam dia panggil detention, tidak ada perbicaraan dan dia tak tahu sebab apa mereka ditahan. Okey, ini kita melawat rumah orang miskin yang sangat-sangat sedikit. Dan dia adalah pemuda ini bernama Mahmud Sarsak. Dia sebanyak antuman yang lelaki ni kan. Dia kena tangkap masa bila? Dia kena tangkap masa main bola. Dia adalah pemain bola kan? Dan dia ditangkap dan dia tak tahu pun sebab apa dia ditangkap. Dan akhirnya dia juga melancarkan mogok lapar ya? Mogok lapar dan dia dibebaskan dengan beberapa syarat. Jadi pemuda-pemuda di Gaza ni mungkin you all dah pernah cerita kan, macam mana pemuda di Gaza, bagaimana mereka nak menjadi mujahidin. Syarat-syaratnya sangat ketat. Antaranya ialah mesti sembahyang subuh berjamaah di masjid selama berapa bulan? Selama 6 bulan. Dan mereka mendapat endorsement daripada imam masjid mengesahkan betul tak mereka berada di situ kan? Baru layak. Jadi kita layak tak menjadi tentera-tentera untuk mempertahankan dunia Al-Aqsa. Kita masjid. Dan ada satu peristiwa Marwani diceritakan bahawa seorang pemuda dia tidak memenuhi beberapa syarat dan dia tidak dibenarkan untuk menjadi tentera di Barisan Harapan kepada tentera besar. Jadi dia pun menulis satu surat kepada nakib dia. Dia kata sekiranya aku mati, sekiranya aku tidak dapat mati syahid kerana dihalang oleh kamu, aku akan mendakwa kamu di akhirat nanti. Jadi bila nakib dia dengar, dia rasa sangat takut kan, seolah-olah dia akan didakwa. Jadi dia membawa pemuda ni, dia bawa surat daripada ibu dia. Ibu dia menulis surat mengizinkan dia untuk pergi berjuang kan, dan ibu dia sign dengan darah, sign dan keluarkan darah, tanda tangan dengan darah di atas surat tersebut dan dibagi pada nakib dia. So nakib dia rasa sangat-sangat
gemetar hatinya kerana dia akan tidak seperti itulah, dan dia membawa kepada pimpinan atasan. Dan akhirnya pemuda ini setelah dibawa ke atas, dari satu hari nak pergi usrah, hari usrah. Jadi pemuda ini sampai lambat, 10 minit dia tak sampai lagi. So nanti dia kata mana, sebab dia adalah orang yang paling menepati waktu. Kalau datang usrah tu on time, tapi minggu tu dia datang lambat. Selepas 10 minit lambat, dalam 15 minit tiba-tiba dia muncul kat dalam pintu. Dia cakap dengan nakib dia, minta maaf, aku tak boleh hadir usrah malam ni. Dia telah pun memakai pakaian lengkap sebagai tentera mujahidin, tentera Basam. Dan dia kata, minta maaf, aku tak boleh hadir usrah malam ni kerana aku ditugaskan di Barisan Harapan sebagai seorang pejuang tentera. Dan dia pun bersalam dengan nakib dia dan minta maaf dan sebagainya, dan dia pun pergi. Dalam lebih kurang pukul 4 pagi gitu, nakib dia mendapat panggilan telefon. So bila dia dapat telefon tu, nakib dia dah mula merasakan sesuatu, Bila dia angkat telefon, dia pun cakap, adakah tak ingat nama, rasanya Muhammad kalau saya tidak ada nama dia, adakah Muhammad ni syahid? Dia kata betul. Jadi dia merasakan suatu, seperti mendengar satu berita yang sangat macam nak jatuh jantung dia. Dan dia terpaksa kena, dia kata, engkau kena menyampaikan berita ini kepada ibu pemuda tadi. Jadi dia pun keluar dan pergi berjumpa dengan ibu kepada pemuda tadi. Bila dia berhadapan dengan wanita tersebut, dia tak boleh nak cakap. Nah, perasaan yang bermacam-macam kan. So mak dia kata, anak aku syahid. 3 kali mak dia tanya, adakah anak aku syahid? Jadi bila dia kata ya, jadi ibu ini mengucapkan kesyukuran yang amat-amat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Maknanya Allah telah mengabulkan doanya dan mereka telah mengabulkan doa anaknya untuk mati syahid. Jadi kita lihat bahawa pemuda-pemuda di Gaza ini adalah pemuda yang sangat mencari mengejar syahid, mengejar syahid. Dan waktu itulah merupakan langkah hidup mereka untuk keluar mengejar syahid. Dan hati-hati mereka ini sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kami bertemu dengan pemuda-pemuda ini dan berbual dengan mereka pun dengan wajahnya yang sangat tenang, dengan badannya yang sasa dan sebagainya, tapi mereka apa pun kita cakap, dia akan terus dapat diingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia memberikan satu impak sangat besar kepada kita yang melihat Masya Allah, betapa mereka ini sangat-sangat keterikatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat tinggi. Berbanding dengan kita yang hidup dalam comfort zone. Anak-anak muda sekarang kan, kita lihat apa yang kita buat dan apakah peranan kita dalam kita nak membebaskan bumi Al-Aqsa. Mereka yang hidup di dalam itu dengan serba kekurangan, dengan serba tetapi mereka bukan tekanan itu saja yang menyebabkan mereka nak memperjuangkan itu, tetapi keikatan mereka dan hubungan mereka dengan Allah itulah sebenarnya yang menyebabkan mereka ini sanggup ke hadapan. Kita nak membina pribadi-pribadi macam itu, insya-Allah. Kalau kita tak ada tekanan, tak ada sekatan, kita kena berusaha. Satu lagi saya nak tunjukkan seorang anak muda. Kalau kita tengok ini anak yatim ni, bila kita tanya mana ayah, dia kata Abi di syurga dan aku akan ke syurga. Kita terus kepada soal jawab. Ringkas saja kepada beberapa suku. Ada beberapa soalan saya rasa saya dah sentuh tadi. Boleh tak Ustaz terangkan secara ringkas apakah isu yang sebenarnya berlaku antara Hamas dan Fatah? Hamas dan Fatah dia adalah merupakan dua parti politik dan mereka tentunya ada perbezaan dari segi perjuangan dan manhajnya. Yang satu memilih pendekatan berbaik dengan Israel dan akhirnya terpanjangkanlah isu ini tidak selesai, dan satu lagi menggunakan pendekatan protes dan menagih untuk dipulangkan dari Palestin ini kepada orang Arab Islam daripada sungai ke laut. Maknanya dua benda yang berbeza yang sedang ditunjukkan oleh mereka. Kalau kita perhatikan juga satu benda yang menarik, Hamas sentiasa menunjukkan satu pendekatan untuk berdamai, walaupun Fatah sentiasa begitu. Mentaliti Wisma Putra dan juga Menteri Kementerian Luar tahu, malah dia menasihatkan NGO jangan bagi bantuan
pertolongan kepada Fatah, sebab $1,000 yang kita beri kepada rakyat Palestin biasanya yang akan sampai 50 ke 60, yang lebih masuk ke dalam parti dia. Dan ini satu benda yang well known di kalangan kerajaan yang terkait dengan Islam Putra. Jadi banyak perbezaan, tapi namun begitu Hamas sentiasa mengajak untuk berdamai, dan kali terakhir Hamas beritahu bahawa dia bersedia untuk bergabung dalam PLO. Dalam keadaan Hamas dah kuat, dia kata dia nak ambil alih PLO. Satu benda yang cukup menarik di situ. Berapa lama perjalanan dia ambil daripada Turki ke bumi Gaza? Okay. Kalau naik kapal itu saya katakan perjalanan 15 jam sahaja. Tapi oleh kerana kami terpaksa menunggu kapal-kapal yang lain, halangan-halangan yang ada perjalanan, kami yang berlaku dengan kami itu 4 malam, dan kemudiannya kami ditawan lebih kurang 36 jam kami dibawa dalam kapal itu untuk bawa ke negara haram Israel itu, dan dalam 36 jam itu kami tidak dimakan, tak boleh minum, dan nak buang air kecil pun tak dibenarkan. Siapa yang bangun nak buang kecil senjata akan dia handalkan pada kami. Bangun beberapa kali baru dapat izin, dan ada kawan-kawan yang terkencing. Kami duduk dalam bulatan, setiap 10 orang, bayangkan datang sangat terkencing, air kencing itu mengalir ke arah kami. Begitulah suasana dalam kapal itu. Dan saya sendiri akhirnya tak tahan, bangun duduk, diacah senjata, akhirnya diizinkan juga untuk buang kecil. Masuk-masuk ke bilik air kami, pintu semua dah dipecahkan. Itu saya kencing begitu, saya seorang ustaz kan, mana boleh tak reti nak kencing macam tu kan. Tapi jangan tanya macam mana. Apakah rakyat di Gaza, apa beza rakyat Gaza dan tebing barat? Of course, tebing barat Gaza lebih Islamik lagi, lebih sebab apa mereka, saya katakan tadi, di tebing barat mereka campur aduk, tapi semangat perjuangan dah mula masuk ke tebing barat. Sebab tu orang-orang di Israel sekarang cukup takut kerana dia tengok orang Arab, dia takut ingin menantau orang yang berjuang. Dan keadaan di dalam Tel Aviv sendiri contohnya dah bimbang, sebab orang Arab dah mula dapat kesedaran. Kalau di Gaza mereka tak bimbang, mereka sentiasa menyerang. Tapi dalam Gaza, dalam tebing barat mereka tak boleh nak serang. Tapi berita gembira, orang-orang tebing barat pun dah mula hafal Quran. Macam mana di Gaza, kalau Gaza lepas saja kurang 7,000 anak-anak yang hafal Quran. Seorang yang berjuang dalam keadaan hubungan kuat dengan Allah. Hadis yang kita dengar di akhir zaman nanti, orang Yahudi akan berperang dengan kita, dan pokok dan batu akan cakap, ya Abdullah, ya Mu'min hazal faqtulhu. Wahai Allah, ini orang Yahudi sembunyi belakang aku, bunuh. Bagaimana pokok boleh cakap ketika itu tentera-tentera mukmin membutuhkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyaksikan anak-anak yang kecil dan mula hafal Quran, dan mereka yang akan mentakbir perjuangan Palestin, semua orang yang hafal Quran. Jadi hubungan mereka akan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adakah Mesir telah membuka pintu? Okay. Selepas daripada zaman naiknya Dr. Mursi, dia telah mengisytiharkan pintu Gaza akan dibuka, maksudnya tidak akan ditutup, cuma melalui proses prosedur biasa pasport. Dan kemudian bila diserang begini, Israel pula telah berjanji bahawa dia tidak akan menghalang segala pintu masuk ke Gaza. Ini janji mereka dalam perjanjian itu. So Mesir dah janji buka pintu, dan insyaAllah besok kita akan tahu tadi, dan juga telah mula, dan insyaAllah bumi Gaza ini akan membangun dan bangkit, dan dia akan menyedarkan orang Palestin, dan akhirnya pintu masuk ke Masjid Aqsa akan bergabung dua pintu daripada Gaza, dan akan masuk daripada, dalam hadis itu mengatakan daripada Damascus, daripada Syria. Dan sebab itu kita berdoa supaya Syria cepat berlaku perubahan, dan akan masuk tentera Islam yang berjuang melalui Syria dan melalui Gaza, dan di belakang Gaza adalah Mesir. Dan ini adalah merupakan satu rancangan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah caranya untuk masuk ke Palestin? Di Palestin ada dua pintu tadi masuk, untuk ke tebing barat dan juga untuk ke Gaza. Yusuf Qaradawi mengeluarkan fatwa kita tidak boleh pergi Masjid Aqsa sekarang. Kalau kita pergi, kita mengiktiraf negara Israel itu. Kerana Israel kadang-kadang dia buka pintu, siapa nak masuk Masjid Aqsa boleh minta visa. Rakyat Malaysia agama yang pergi melalui Singapura atau melalui travel agent, mereka akan masuk. Dan sebenarnya akan cap kad pasport, akan cap kad putih, tidak di pasport. Masuk itu, mohon visa itu, Dr. Yusuf Qaradawi keluarkan fatwa dalam mengiktiraf negara
Israel. Jadi Israel lah bagi time dia bagi visa, dia tak akan kacau orang. Tapi bila time untuk visa, dia akan menembak orang-orang yang datang di masjid. Ini. Tapi berbeza dengan Gaza. Gaza tidak ada campur tangan daripada Israel untuk jaga sempadan itu. So kebenaran masuk ke Gaza adalah bergantung pada Mesir. Sebenarnya bukan kebenaran masuk ke Gaza, kebenaran keluar daripada Mesir. Kita masuk ke Mesir, lepas itu kita akan keluar daripada Mesir menuju ke Gaza. So bukan kebenaran masuk ke Gaza, kebenaran keluar daripada Mesir. Masuk ke Gaza siapa-siapa saja boleh masuk. Tapi yang blok dia ialah Mesir satu ketika. Sekarang ni untuk masuk ke Gaza mudah, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita perlukan teman-teman daripada Mesir, teman-teman daripada Ikram Health dan juga teman-teman saya yang doktor-doktor yang telah bekerja. Bahawa anda boleh balik dan bekerja nanti boleh berdaftar dengan kami ataupun agensi-agensi yang lain untuk berikan sumbangan di sana dalam bentuk kepakaran atau juga sebagai volunteer. Saya rasa itu saja soalan. Selamat malam dan pukul